Salam bahagia, kita bersama dalam ruang bicara PDRM dan ini sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya. Dan insyaAllah mulai minggu ini setiap hari Isnin kita akan bekerjasama bersama dengan pasukan polis di Raja Malaysia ataupun PDRM. Sebab itulah kita namakan program ini sebagai RB ataupun ruang bicara PDRM. Dan tentunya lah kita akan bercakap tentang isu-isu yang relevan berkaitan dengan PDRM. Dan sudah tentulah informasi-informasi yang kita perolehi merupakan informasi-informasi yang up to date, informasi-informasi yang tentunya sahih dan tepat. Baiklah, malam ini kita memulakan program kita ini, kerjasama ini melalui satu topik yang saya kira cukup penting dan juga relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan topik yang kita pilih hari ini ialah trend jenayah narkotik semasa pandemik COVID-19. Dan tetamu yang cukup istimewa sudah pun berada bersama saya di studio ruang bicara ini. Jadi kita ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Timbalan Pesuruhjaya Polis ataupun DCP Zainuddin Ahmad yang merupakan Timbalan Pengarah Narkotik Risikan dan Operasi di Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman PDRM. Jadi Tuan, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Inilah ya sesuatu yang saya kira cukup menarik sebenarnya dan kita harap kerjasama di antara PDRM dan juga bernama TV ini mungkin akan menghasilkan satu platform yang menguntungkan kedua-dua pihak sebenarnya. Tapi saya nak berkongsi dulu dengan Tuan sendirilah. Apa perasaan Tuan apabila kerjasama ini diwujudkan di antara bernama TV dan juga PDRM dan kita mewujudkan ruang bicara PDRM? Terima kasih saudara Sakayuddin. Platform ini satu platform yang baik yang diinisiatifkan oleh Bernama TV ini. Sebab apa, dengan adanya ruang bicara ini kita dapatlah PDRM berkongsi dengan pendengar, sidang pendengar di sana tentang perkembangan semasa dari segi tentang ketenteraman awam dan juga keselamatan negara ini. Dan juga perkara-perkara yang menarik dari isu semasa ke semasa yang kita dapat perjelaskan supaya masyarakat ataupun orang di sana memahami dan apa juga masalah-masalah yang kita boleh kongsi bersama. Dan diperjelaskan apa juga yang masyarakat hadapilah. Komen sedikit Tuan Zainuddin lah. Kebelakangan ini terutamanya melalui media sosial, permainan netizen sendiri yang bermain dengan berita-berita palsu, yang bermain dengan berita-berita yang tidak sahih dan sebagainya. Jadi mungkin nasihat Tuan tentang isu ini. Kita lihat bahawa netizen ni memang satu kuasa yang kuatlah di luar sebab menggunakan media sosial, dia boleh menyebarkan apa juga berita walaupun kadang-kalanya berita itu tidak benar. Jadi ke arah itu saya menasihatkan masuk diri saya dan juga masyarakat supaya apa juga berita yang diterima ditapis, dikaji dan dirujuk semula pada relevant authority lah. Kalau berkait dengan isu JPJ, kalau berkait dengan PDRM lah, supaya kita dapat satu maklumat yang betul dan sahih. Dan kalau tidak betul, tidak perlu disebarkan. Sebab apa, nanti akan menimbulkan kesalahfahaman masyarakat terhadap sesuatu isu yang dibagikan. Kebanyakan tidak benar dan sebagainya. Betul. Baik, kita tumpukan perhatian kita sekarang ini Tuan Zainuddin kepada topik yang kita pilih, iaitu trend jenayah narkotik semasa pandemik COVID-19 ini. Kita dapat kongsi sesuatu sama dengan Tuan tentang statistik kejayaan rampasan, tangkapan, pertuduhan bagi tempoh tahun 2019 sehinggalah tahun 2021. Bila boleh kita kongsi bersama? Sebagai satu jabatan yang telah diamanahkan untuk mementeras penyeludupan dan pengedaran darah di negara ini mengikut undang-undang yang diperuntukkan pada kita, iaitu Akta Dadah Berbahaya 1992. So beberapa operasi dan juga tindakan serbuan tangkapan kita laksanakan di seluruh negara. Dan kalau kita lihat dalam statistik tahun 2019, kita melihatkan bahawa rampasan yang telah kita hasilkan hasil daripada serbuan dan tangkapan sebanyak 2.742 bilion 2.742 bilion ringgit. Jadi dadah berbagai jenis, daripada dadah hinggalah ketum berbagai bentuk. Dan juga kita telah menangkap 175,038 orang yang tangkap dan kita telah tuduh di mahkamah lah, mengikut undang-undang yang sedia ada. Dan seterusnya pada tahun 2020 kita telah berjaya merampas 454 juta dadah berbagai jenis lah, termasuk juga ketum. Sebab apa, ketum ni pun dimasukkan dalam salah satu kita punya KPI lah untuk menangkap siapa juga penyelundup ataupun pengedar-pengedar ketum lah. Sebab ni merosakkan kesihatan. Dan daripada situ kita juga telah menangkap 146,045 orang tangkapan. Jadi
kita lihat ada ni lah setiap masa serbuan adakah seluruh Malaysia. Dan yang terbaru untuk tahun 2021 ini hingga Februari, kita telah menangkap sebanyak 19,352 orang tangkapan dan menghasilkan rampasan sebanyak 245 juta dalam tempoh 2 bulan je. Jadi kalau kita lihat bahawa masalah dadah ni masih lagi menjadi satu ancaman yang serius pada negara kita lah. Dan sebab itulah sejak tahun 1983 bahawa dadah masih diisytiharkan sebagai musuh nombor 1 negara oleh kita punya mantan yang amat Perdana Menteri kita. Semasa kita negara dilanda oleh pandemik COVID-19 ini, apakah dari segi statistiknya, adakah semasa dalam setahun itu masih lagi meningkat? Menurun. Bila COVID daripada 18 Mac bila kita MCO diisytiharkan hinggalah ke tahun ni ada penurunan lebih kurang 16% lah dari segi tangkapan dan juga rampasan. Sebab pergerakan kita tidak boleh rentas daerah dan juga rentas negeri. Betul. Jadi pengedar-pengedar agak sukar untuk menjual dadah-dadah kepada dia punya pengguna-pengguna lah. Jadi ke arah itu ada penurunan sedikit dari segi statistik. Kita tahu bila kita bercakap tentang dadah, kita bercakap tentang jenayah narkotik, tuan ya. Tentunya lah ada sindiket yang terlibat sebenarnya. Tetapi setakat ini dah berapa jumlah sindiket yang berjaya ditumpaskan setakat inilah dalam tempoh tersebut, tuan? Ya, dalam tempoh kita ambil tempoh tahun 2020 lah. Dalam tempoh 2020 itu hasil daripada serbuan dan tangkapan seluruh negara, kita telah berjaya menumpaskan lebih kurang 305 sindiket. Daripada 305 sindiket ni, kita telah berjaya menangkap keahlian ini selama 1,204 orang. Jadi maknanya keahlian 305 sindiket ni didalangi oleh 1,204 orang ni, dan kita telah tangkap semuanya. Bila kita menangkap sindiket ni, kita akan cuba tangkap semuanya supaya sindiket itu kita dapat lumpuhkan dan dia tidak mampu untuk menjalankan aktiviti seterusnya di masa akan datang. Dan pada tahun ini saja hingga Februari Cik Sarkawi bahawa 56 sindiket kita telah berjaya lumpuhkan di seluruh negara, melibatkan tangkapan sebanyak 217 dan semuanya telah kita tuduh mengikut undang-undang yang sedia ada lah, untuk dibawa ke muka pengadilan. Jadi nampaknya sindiket ni masih berterusan. Mungkin ialah bila kita bercakap tentang jenayah narkotik inilah, selalunya dikatakan bahawa sindiket dadah ni menggunakan pelbagai taktik. Sebenarnya mereka menggunakan courier, menggunakan e-hailing untuk mengedar dadah. Jadi apa yang tindakan ataupun langkah yang diambil oleh pihak tuan sendiri dalam untuk menyekat pergerakan dan juga sekaligus aktiviti sindiket ini? Ya, bila kita melihat pada MCO sejak daripada 18 Mac ni, dia punya trend pengedaran dah berubah. Kalau dulu dia menggunakan kenderaan untuk melentas sempadan ataupun melentas negeri dan sebagainya, tetapi dia ubah. Jadi sebab MCO tidak boleh rentas daerah dan negeri, maka dia menggunakan salah satu untuk dalaman. Contohnya dalam satu daerah tertentu, dia konsepnya gunakan e-hailing. E-hailing maksudnya pembeli akan menggunakan e-hailing untuk order dan dihantar dengan disorokkan menggunakan makanan, barang ataupun barang yang order. Jadi barang yang dihantar tu nampak macam makanan, tapi dalamnya disorokkan dengan dadah. Jadi ada satu kes tu dia order roti canai, tetapi dalamnya ada dadah. So ke arah kita juga. Sebab itulah masa MCO tu kita bila Sekatan Jalan Raya tu kita letakkan elemen GSJN di Sekatan Jalan Raya ni supaya kita boleh membuat pemantauan yang lebih lanjut terhadap e-hailing ni. Jadi kat situ kita dapat mengesan lah. So ke arah ini kita pada tahun 2020 lah, daripada 18 Mac sehinggalah Februari 2021 sebanyak 30 kes kita telah pun siasat. Dan kita telah menangkap 40 tangkapan lah yang terlibat dalam penjualan menggunakan e-hailing ni. Dan satu lagi kaedah ialah mula courier service. Sebab apa? Dadah yang dari sini untuk ke Sabah Sarawak dia tak boleh hantar sebab tak boleh orang gunakan drug mule kan. Jadi digunakan courier service. Jadi ke arah ni dalam tahun 2020 saja kita telah menyiasat 84 kes tinggi untuk ke Sabah Sarawak dan juga lain-lain negeri lah. Dan 103 tangkapan kita telah berjaya laksanakan. Jadi kalau kita lihat dia menggunakan konsep. Jadi untuk yang MCO tu nampak ada kenaikan sikit. Dan pada tahun ni kita ada 8 kes baru-baru ni. Dan alhamdulillah syarikat Courier Service telah memberi kerjasama yang baik dalam membantu kita untuk mengesan pengguna-guna atau pengedar-pengedar yang menggunakan servis mereka untuk mengedar dadah
ataupun menghantar dadah ke destinasi-destinasi yang tertentu lah. Ya. Kalau kita lihat kebelakangan ini, Tuan, saya, pada satu ketika lah bila PKP diperkenalkan, sekatan jalan raya diadakan di merata-rata tempat. Tetapi sekarang ini telah pun dilonggarkan. Tidakkah itu sebenarnya memberi satu ruang yang agak selesa sebenarnya kepada sindiket ini untuk memulakan operasi mereka yang mereka lakukan sebelum ini? Bila ada kelonggaran tentang sekatan jalan raya ni, sebabnya satunya bila dibenarkan essential service atau perkhidmatan khusus boleh dibenarkan. Tetapi kita sentiasa mengingatkan semua elemen-elemen di sekatan jalan raya itu untuk memastikan pemantauan yang lebih teliti terhadap yang penyenayah atau pengendara yang cuba membawa dadah ke satu tempat tu, dipastikan supaya pemeriksaan dijalankan. Kalau kita lihat di sebelah Kedah dan juga Perak, di sekatannya kita letakkan K9, iaitu anjing musan. Untuk dalam keadaan tertentu, kalau ada maklumat-maklumat yang mendedahkan ada elemen-elemen ataupun usaha-usaha cubaan untuk membawa dadah merentasi sekatan, kita akan ambil tindakan. Dan di Johor juga kita ada letakkan bantuan K9 supaya untuk mengesan itulah. Dan di airport juga kita ada buatkan pemeriksaan dari markas semasa lah, untuk memastikan itulah cubaan-cubaan untuk membawa dadah keluar atau masuk kita dapat benteras lah. Tapi daripada apa yang dilakukan melalui operasi-operasi yang dijalankan, selalunya yang terlibat itu adakah generasi ataupun anak-anak muda, yang terutamanya dalam e-hailing dan sebagainya. Kadang-kadang mereka mungkin tak tahu apa yang mereka bawa dan sebagainya. Dalam e-hailing ni ada di peringkat awal itu masa MCO tu ada yang dia terlibat sedikit dah. Dia tahu. Tapi bila dah ada tangkapan, mungkin benda tu tersebarkan ataupun terkeluar di media surat khabar dan sebagainya mengatakan ada tangkapan tu, dia dekat situ, dia orang membantu. Bila dia tengok bungkusan tu agak pelik, dia akan bawa ke balai, suruh minta kita buat pemeriksaan dan semuanya. Ada perubahan dari segitulah. Memang dia orang kadang setengah memang innocent lah. Betul-betul sebab dia buat kerja. Tapi ada juga yang berkolaborasi lah. Sebab contohnya dia bagi duit lebih, contohnya tips lebih kan. Kat situ adalah elemen itu kan, setengah-tengah tu terlibat kan, tapi tidak banyak. Itu dalam satu kes yang terpencil lah. Okey, sesuatu yang penting juga nak dapatkan pandangan Tuan lah. Ini penglibatan ataupun usaha mereka merekrut pelajar-pelajar sekolah ataupun kegiatan menjual dadah di kalangan pelajar-pelajar sekolah. Itu pun sebenarnya memberi kebimbangan bukan saja ke ibu bapa tetapi kepada masyarakat secara keseluruhannya. Apakah ini masih berterusan ataupun berlaku, Tuan? Dari maklumat risiko yang kita laksanakan, bahawa setakat ni belum ada maklumat yang mendedahkan mengatakan bahawa sindiket atau pengedar dadah ni cuba mentelespon atau merekrut anak-anak sekolah lah untuk menjual dadah ataupun. Tetapi dalam kes kita pencil adalah murid sekolah yang tercecer, yang tidak masuk sekolah ni, yang ada mengisap ataupun terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Dia cuba mendekatilah rakan-rakan lain untuk terlibat, sama ada mencuba ataupun suruh belilah dadah. Ada dalam isolat kita, tapi setakat ni dari maklumat yang keseluruhannya tidak adalah ataupun sedikit cuba mendekati pelajar-pelajar sekolah untuk terlibat dalam penjualan dadah. Tetapi walaupun bagaimana, sebagai tindakan proak PDRM, kita melantik iaitu pegawai perumahan sekolah. Maknanya di setiap sekolah di daerah dan juga negeri ada pegawai perumahan sekolah. Jadi pegawai ini akan bertanggungjawab untuk membantu pihak sekolah untuk mengesan kalau sekiranya ada pelajar ataupun murid sekolah ni yang didapati ada kelakuan yang agak pelik dan sebagainya, ataupun kita syaki dia terlibat dalam jadah ataupun gejala jenayah lain-lain kan, dia boleh membantu untuk ambil tindakan awalan. Jadi kerana itu kita memastikan supaya gejala dadah tidak dapat masuk ke sekolah lah. Itu salah satu kita punya proak lah, tindakan. Mungkin langkah yang boleh diambil, dan saya percaya PDRM juga mungkin telah pun mengambil langkah ini, iaitu bekerjasama dengan pihak PIBG sekolah. Misalnya dalam usaha untuk memberi kesedaran bukan saja kepada ibu bapa tetapi yang lebih penting ialah kepada murid-murid sekolah itu sendiri. Jadi apakah Tuan melihat ini satu langkah yang positif? Ya, ini satu langkah yang positif sebab ini orang kata masyarakat dan polis berpisah tiada kan. Jadi maklumat tu diperlukan sebab untuk tindakan kita kan. Jadi
penglibatan pegawai polis dalam masalah-masalah sekolah dengan PIBG itu satu pendekatan yang baik supaya ibu bapa ni dapat mendekatilah mendekati pihak polis, dan juga kalau ada maklumat tentu boleh disalurkan dan akhirnya kita boleh mengambil tindakan yang sewajarnya lah bagi membendung benda tu dari tambah buruk atau serius lah. Itu yang kebelakangan ini tuan, saya sendiri pun ialah sebagai rakyat biasa terkejut juga dengan kewujudan makmal dadah dan ialah serbuan-serbuan yang dilakukan oleh PDRM setakat ini membuktikan terpampang sebenarnya di media, dalam berita dan sebagainya tentang bagaimana makmal dadah ini telah pun wujud, bukan baru tetapi ada yang telah pun wujud begitu lama sebenarnya. Persoalan di sini adalah kenapa mereka memilih Malaysia sebagai lokasi untuk mewujudkan makmal dadah ini? Sebenarnya makmal dadah kita kena tengok trend jenayah dadah secara global. Itu dari segi trend jenayah global kita ada dua jenis dadah. Satu dadah jenis tradisional, iaitu daripada ganja dan popi kan. Satu lagi ada dadah jenis sintetik. Jadi setiap negara ni memang tidak lepas akan ada makmal dadah ni. Sebab apa? Kalau ada permintaan, mana-mana negara yang dia ada Malaysia ada tiga benda. Satunya ada knowledge, boleh membuat dadah. Yang keduanya ada bahan kimia. Yang ketiganya ada peralatan. Sekiranya ada tiga komponen ini, mana-mana negara boleh membuat dadah sintetik. Jadi bukan di Malaysia saja. Sebenarnya masalah dadah makmal dadah ni berlaku di serata dunia. Yang penting ada tiga benda tadi. Jadi di Malaysia ni kita tidak berkompromi. Sekiranya ada makmal dadah, kita akan buat sebuah rampasan. So ke arah ini pada tahun 2019 23 makmal dadah telah kita lumpuhkan dan kita serbu. Jadi tahun 2020 kita ada 20 makmal dadah. Dari kita telah pun lumpuhkan dan maknanya dan pada tahun ini saja ada 2 makmal dadah telah pun kita ada. Dia akan memproses dadah sintetik lah. Jenis ecstasy, dan juga ais dan sebagainya. Jadi ini dadah sintetik ni adalah satu dadah yang orang mudah diproses. Maknanya ada 3 komponen tu. Kalau siapa boleh, mana di Malaysia pun boleh, di negara lain pun boleh, tak kira. Jadi bukan di Malaysia saja. Jadi maknanya makmal ni boleh di mana-mana. Okey, bila kita bercakap tentang kewujudan makmal dadah ini sendiri, apakah itu disebabkan oleh permintaan yang tinggi di kalangan pengguna-pengguna di Malaysia sendiri, tuan? Dia ni permintaan yang tinggi tapi dia cepat. Sebab apa? Dadah ni kalau ambil dari luar akan ambil masa lambat kan. Jadi kalau dikeluar sendiri, kos dia lebih murah dan harganya lebih murah. Tetapi dadah yang diproses di dalam negara, kualitinya purity rendah. Kadang-kadang kurang daripada 50%. Tetapi kalau dadah yang dibawa dari luar negara, purity dia sampai 97%. Maknanya dia punya high tu tinggi lah. Tapi yang dadah di proses tempatan mungkin 30%, 40%. Jadi tapi harganya setimpal dengan harganya agak murah lah kan. Jadi gitu. Jadi dia boleh dipasarkan dengan cepat. Sebab kalau memerlukan dadah, kadang-kadang kehabisan stok. Contohnya lah dadah yang bodoh kehabisan stok. Jadi pengguna demand pada pembekal, terpaksa dia cari alternatif lain. Inilah. Jadi 3 komponen saja. Ada mesin, ada bahan kimia, ada knowledge, dan dia boleh belajar dengan melalui YouTube dan sebagainya untuk memproses dadah. Okey tuan, semakin menarik perbincangan ini, tapi seperti biasalah kita diarah dulu untuk berehat buat seketika. Dan kepada anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara PDRM ini. Kita bercakap tentang topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya, iaitu trend jenayah narkotik semasa pandemik COVID-19. Kita lihat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara PDRM dan kita masih lagi bercakap tentang trend jenayah narkotik semasa pandemik COVID-19 dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu Timbalan Pesuruhjaya Polis Zainuddin Ahmad yang merupakan Timbalan Pengarah Narkotik, Risikan dan Operasi di Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman PDRM.
Baik, satu lagi persoalan yang saya juga nak dapatkan pandangan daripada Tuan Zainuddin. Ini pun menarik jugalah. Bila kita bercakap tentang sindiket dadah ini, dikatakan bahawa sindiket ini juga turut terlibat dengan apa yang disebut sebagai kumpulan kongsi gelap ini. Betul ataupun tidak? Ya, kalau kita lihat bahawa kongsi gelap ni di negara kita telah wujud sebelum merdeka. Maknanya sebelum merdeka kita telah wujud kongsi gelap, iaitu dia ni melindungi aktiviti ekonomi. Kalau zaman dulu pelombongan lah. Zaman dulu pelombongan dan juga pengisap-ngisap candu. Dia akan jaga ni kepentingan ni dan juga kepentingan bisnes lain. Dalam perspektif sekarang ini kita lihat bahawa kongsi gelap memang ada terlibat dalam pengedaran dadah. Sebab kita tidak lari, ada 3 benda yang selalu kongsi gelap terlihat: perjudian, pelacuran dan juga inilah dadah. Tetapi dalam perspektif dadah ni kita lihat memang ada wujudnya pengedar dadah yang diterajui oleh kongsi gelap. Dalam kawasan-kawasan dia sebabnya dia memulakan kongsi gelap untuk memastikan bahawa tidak ada elemen lain jual dadah di kawasan berkenaan. Jadi seolah-olah dikontrol lah. Jadi dia boleh secara tidak langsung kongsi gelap akan dapat keuntungan, keuangan, dan ahli dia pun ada pekerjaan, ada keuntungan. Jadi ke arah itu dia akan membuat kongsi gelap. Dan ke arah ini kita akan mengambil tindakan tegas lah, bahawa pihak polis di SJN khususnya akan mengambil tindakan di bawah SOSMA. Sekiranya kita lihat dia berkolaborasi ataupun sindiket ataupun kongsi gelap ini terlibat dalam pengedaran dadah, kita akan ambil bawah tindakan SOSMA. Jadi satu tindakan yang tegas, maksudnya kita akan boleh tangkap semua ahli kongsi gelap. Sebabnya kalau kita ambil dari sudut pengedaran dadah, hanya yang terlibat dengan dadah saja. Maknanya kalau kongsi gelap ada 30 orang tapi yang terlibat jual dadah 10, maknanya kita boleh tangkap 10 saja kan untuk pengedaran dadah. Tetapi kalau kita ambil SOSMA 30, kita boleh boleh kita ambil tindakan undang-undang. Jadi ke arah itu kita memastikan supaya elemen kongsi gelap ni tidak wujudlah dan terlibat dalam dadah. How true ni Tuan, satu lagi isu juga yang dimainkan di luar sana lah, selalu dibangkitkan bahawa selain daripada kongsi gelap ini, kadang-kadang penyamaran yang mereka lakukan juga mungkin boleh mengelirukan semua pihak, termasuklah PDRM sendiri. Mungkin ialah mereka camouflage dengan bisnes-bisnes tertentu, tetapi pada masa yang sama mereka juga sebenarnya adalah pengedar dadah dan sebagainya. Jadi macam mana pihak PDRM mengatasi masalah seperti ini? Memang betul, ini satu cabaran yang baru kepada kita sebab kalau dia berselindung di sebalik perniagaan yang halal, perniagaan sah dan sebagainya. Tetapi kita akan menggunakan kaedah-kaedah tertentu melalui siasatan teknikal dan juga melalui sumber-sumber tertentu untuk mengesan dan menangkaplah pengedar-pengedar dadah yang berselindung di balik bisnes-bisnes yang besar. Dan kalau kita lihat contohnya ada kes pada 2019 yang tahun dulu, bahawa kita ada satu datuk lah, dia berselindung di balik satu perniagaan yang sah, tetapi dia terlibat dalam penyelundupan kokain ke negara ini. Pada itu dia boleh kurang 2 bilion kita dapat tangkap. Dan orang kata dia telah lari ke negara jiran lah. Jadi kalau kita nampak walaupun dia ada memiliki perniagaan yang bagus, yang orang kata dari segi luarannya betul, tetapi di sebaliknya dia berselindung juga untuk kegiatan pengedaran dadah. Jadi ini satu cabaran pada PDRM. Walau bagaimanapun kita akan meneruskan siasatan dan memastikan mana-mana orang kata pengedar-pengedar dadah yang berselindung di sebalik perniagaan yang sah ini, kita akan ambil tindakan. Sebab undang-undang telah pun membutuhkan kepada kita untuk mengambil tindakan. Ada tak Tuan, dikatakan juga bahawa kadang-kadang rangkaian sindiket yang wujud di negara kita ini, terutama yang melibatkan dadah itu sebenarnya dikawal oleh warga asing sebenarnya yang mengendalikan operasi yang sebenarnya. Betul ataupun tidak? Kalau kita dari segi maklumat yang kita peroleh, ada 2-3 perkara yang kita kena tengok. Sebab selalunya pembekal dadah ni, dia punya main supplier adalah daripada di luar, maknanya dari negara jiran lah. Tetapi dia punya ketua sindiket adalah dalaman kita satu. Yang keduanya, kalau kita tengok adalah warga negara dari luar negara, warga negara asing, khususnya kalau kita tak mahu sebut, tapi ada negara dari Afrika, dia akan datang ke sini, dia akan talent spot. Dia akan merekrut keldai dadah. Jadi selalunya ada satu negara daripada South Africa, bukan South Africa, daripada benua Afrika, dia terkenal, dia datang ke Malaysia sebagai pelancong, dia akan cuba merekrut keldai dadah. Dia akan ditawarkan dengan orang kata
pelancongan ataupun melancong secara percuma, tempat tinggal percuma dan juga wang saku. Jadi dia akan rekrut, bila setuju dia akan dihantar ke, contohnya dia akan pergi American Latin untuk ambil dadah lah. So ambil dadah tu, dalam tu dia kata ambil barang, kata teman kirim, kawan kirim dan sebagainya. Tapi dalam kandungan dadah yang dia disorokkan dalam kompartmen ke apa tentu dalam bagasi kenaan, dan dia akan disuruh melancong ke satu lagi negeri. Dengan benda tu, dan dia akan diserahkan pada sedikit dadah, contohnya di negara Eropah dan sebagainya. Jadi kat situ kebetulan di sana kena tangkap. Jadi kalau kita lihat ni banyak kedai-kedai dadah kita yang direkrut lah oleh daripada pendakwaan ni. Jadi kita lihat bahawa sindiket ni adalah dikawal oleh warga asing lah. Cumanya kebanyakannya kedai dadah daripada kita lah, especially wanita. Kebanyakan kenapa mereka mudah terpengaruh itu sehingga sanggup menjadi kedai dadah? Adakah kerana tawaran wang itu sebenarnya? Salah satunya kalau kita lihat yang potensi kedai dadah ni orang yang tidak berpelajaran, keduanya tidak berpendapatan yang tinggi lah. Orang kata tidak. Dan ketiganya bila ditawarkan dapat melancong ke luar negara secara percuma, dengan dibagi duit saku dan sebagainya, dia akan tertarik. Ke arah ni, bila sampai sana dia akan kata, kawan saya ada kirim barang, tolong bawakan, nanti akan hantar ke sini. Okey, sebab dari destinasi ni dia akan melancong ke destinasi seterusnya. Sebenarnya ini destinasi untuk penerimaan dadah. Jadi ke arah tu, bila sampai dia tu destinasi, kena pemeriksaan dan sebagainya, dah ditangkap. Jadi banyak kes-kes, lebih kurang ada 700 dari 10 tahun yang lepas, ada lebih kurang 700 lebih juga dadah yang ditangkap di luar negara, warga negara Malaysia kita. Mungkin dalam isu ini sesuatu yang ialah menarik jugalah. Ada juga yang mengatakan bahawa kadang-kadang Malaysia ini dijadikan sebagai transit untuk membawa dadah-dadah daripada negara tertentu datang ke Malaysia sebelum pula dihantar ke negara lain. Apakah itu benar-benar berlaku, dan kenapa Malaysia dijadikan sebagai transit untuk pengedaran dadah di peringkat antarabangsa? Kalau kita tengok dari segi transit, maklumat yang dulu memang dia mengatakan bahawa kita sebagai transit lah. Dari sini akan dibawa ke negara seterusnya lah, destinasi seterusnya. Tetapi kalau di peringkat sekarang ni, kalau kita lihat, dia akan melalui laluan laut. Laluan daripada negara jiran, dia akan turun sini, dan dia akan dari sini dia akan kita transit ke negara jiran kita lah, di sebelah selatan ataupun di sebelah Sabah, Sarawak sana. Jadi kita lihat, tapi transit melalui destinasi airport dah kurang lah. Okey, satu lagi tadi Tuan ada sebutlah tentang mereka yang dianggap sebagai menjadi ketua lah pengedaran dadah ni, tetapi mereka berselindung di sebalik bisnes yang tertentu yang kelihatan begitu halal dan sebagainya. Ada juga yang macam Tuan sebut tadi, ada yang bergelar datuk, malah ada yang bergelar Tan Sri sebenarnya. Apakah timbul kesukaran bagi pihak PDRM untuk mengambil tindakan kepada golongan-golongan yang ada gelaran tertentu seperti ini? Kita melihat memang dalam segi maklumat kita ada so-called penglibatan individu yang berstatus sebegitulah. Tan Sri, Datuk Seri kan, memang ada dari segi maklumat, tapi dia ni memang cukup licik dan sukar. Sebab apa? Dia memiliki status tinggi, dia tidak akan bila dia buat transaksi itu, dia tidak akan memegang benda tu. Dia hanya sebagai orang kata di peringkat atas je. Jadi peringkat second layer, third layer tak akan bertemu dengan dia. Jadi ini akan menyukarkan kita untuk menangkap dan sebagainya. Tetapi kita sedang, daripada ini memang ada bukti-bukti yang menyatakan bahawa mereka ni terlibat. Kerana ni kita sedang mengumpul maklumat lah. Memang ada. Dan salah satu yang saya nyatakan tadi, yang satu di Pulau Pinang, itu adalah title Datuk dan telah pun melarikan diri. Dan ada juga bergelar Datuk, telah pun kita ambil tindakan dan tangkap, dan telah pun di luar daerah pun ada. Cuma ini Datuk ni yang akan datang dalam masa siasatan kita. Dan mereka ni sedang disiasat, dan kita sedang dapatkan keterangan daripada ahli-ahli lain yang telah ditangkap untuk mengaitkan dengan mereka. Bila kita cukup bukti, cukup maklumat yang satan, dan kita akan ambil tindakan terhadap mereka. Pendekatan yang digunakan oleh pihak Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, bagaimana, apa yang dilakukan dalam usaha untuk menyesuaikan dengan situasi semasa, misalnya dengan perkembangan semasa dan sebagainya, kerana it's more challenging sekarang ini jika dibandingkan mungkin 10 ataupun 20 tahun yang lalu. Tetapi sekarang ini pengedar-pengedar dadah juga sudah menjadi semakin bijak. Mereka juga sudah menggunakan segala peralatan yang ada
dalam usaha untuk menyukarkan pihak Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik sendiri untuk mengesan mereka. Apa yang pendekatannya dibuat? Pendekatan yang dibuat, satunya kita perlu latar keperluan logistik lah, peralatan yang canggih. Sebab apa? Kalau kita lihat trend pengedar dadah, dia telah menggunakan orang kata internet, dipanggil online kan. Iaitu kaedahnya internet connectivity. Kalau kita tengok dark web ni sukar dikesan. Betul. Jadi kerana itu kita akan mempersiapkan pegawai kita dengan kemahiran dan kemampuan untuk scientific investigation. Yang pertamanya kita boleh mengesan di mana, sebab apa? Bila dia menggunakan internet connectivity, dia akan menggunakan digital currency. Ini akan lagi rumit dan sukar untuk mengesan pengedar dadah dari segi money trail dan juga dari segi pergerakan orang kata penawaran dan penerimaan dadah itulah maklumat. Jadi yang keduanya kita akan memerlukan kemahiran tertentu lah dari segi teknologi dan sebagainya. Sebab itulah kita akan di masa-masa akan datang kita akan membuat mengantar mereka lah untuk latihan-latihan yang lebih khusus lah tentang macam mana membuat siasatan scientific investigation lah di masa akan datang. Sebab dia mereka tambah licik. Dan ketiganya peralatan-peralatan IT yang lebih terkini juga diperlukan bagi mengesan penjenayah yang lebih sophisticated. Betul. Okey, kita kembali semula kepada apa yang berlaku di dalam negara, tuan ya. Kadang-kadang ialah kita bercakap tentang sarang penagihan dadah ini. Dan dari masa ke semasa kita tahu bila pihak PDRM sentiasa membuat serbuan-serbuan, membuat tangkapan-tangkapan. Mungkin ialah kita boleh kongsi bersama dengan tuan sendiri lah tentang hotspot daerah ataupun negeri yang menjadi lokasi sarang penagihan ini sebenarnya. Kalau kita lihat di daerah dan negeri, sarang-sarang penagihan dadah ataupun dipanggil hotspot ni adalah satu tempat, contohnya satu biasanya ladang kelapa sawit, keduanya rumah-rumah yang terbiar, tertinggal kan, ketiganya jembatan ataupun jalan-jalan yang jarang dilalui. Selalunya biasanya akan mencari sarang penagih dadah. So dalam keadaan ni kita selalu mengarah pihak daerah dan juga kontijen selalunya melancarkan off sarang dipanggil. Off sarang ni adalah untuk mementras pengedaran dan juga penagihan dadah di kawasan-kawasan penagih dadah yang telah dikenal pasti. So untuk makluman Cik Sakawi, bahawa pada tahun 2019 saja kan, kita telah pun melancarkan sebanyak 1,791 serbuan dan telah pun menangkap sebanyak 7,797 tangkapan. Maknanya penagih-penagih ini dan juga yang ada wanted list, yang ada jenayah yang berulang. Dan pada tahun 2020 juga kita telah pun melancarkan sebanyak 1,465 serbuan seluruh negara. Dengan tangkapan sebanyak 5,520 orang. Maknanya ada ni, kita akan teruskan. Dan pada tahun ini saja kita telah menyatakan 10 serbuan dan ada 127 tangkapan. Dan bila kita buat op sarang ni, kita secara tidak langsung dapat mengesan mereka yang wanted list. Yang wanted list. Yang keduanya kita akan ambil tindakan di 39C Akta Dadah Malaysia, iaitu kesalahan yang berulang. Jadi sekiranya bila kita kesan penagih itu ada kesalahan yang dah disabitkan 2 kali 3 kali, kita akan tuduh di bawah 39C. 39C ni untuk makluman penonton, dia adalah hukuman lebih berat, iaitu lebih kurang dia boleh ditahan lebih pada 7 tahun, penjara 7 tahun, sebatan tidak lebih 3 sebatan. Dan semasa perjalanan dia tidak boleh diikat jamin. Sekurang-kurangnya mereka yang tegar ni ataupun yang ada rekod nampak boleh diasingkan dari masyarakat. Bila kerajaan memperkenalkan ataupun PDRM memperkenalkan sarang ni, kejayaan yang dicatatkan seperti apa yang disebut oleh tuan itu adalah sesuatu yang menarik. Tetapi adakah berlaku penurunan daripada mereka yang ialah menggunakan ataupun mengunjungi sarang-sarang penagihan ini? Sekurang-kurangnya bila kita lihat daripada sarang yang kita laksanakan, jadi yang terlibat tu semakin berkurangan lah. Maksudnya dia akan tidak pergi ke tempat tu lagi, dan tempat tu dah jadi sunyi lah. Kalau sebelum ni orang akan mengatakan selalu jadi tempat sarang hotspot, satu jadi tempat sarang lagi. Jadi bila tindakan makin lama makin spesies itu akan berkurangan kalau mengikut maklumat yang kita dan dia risau, dia pun takut.
Kalau dia akan berkumpul semua, mungkin dia akan pilih tempat yang lain. Selalunya berlaku juga tuan kalau saya lihat di berita TV dan sebagainya, serbuan dilakukan di rumah-rumah di kawasan-kawasan tertentu. Selalunya pihak mana yang memberi maklumat ataupun informasi tentang berlakunya perkara-perkara penagihan dadah dan sarang penagihan dadah ini sebenarnya? Kalau kita lihat di peringkat daerah-daerah lah, kadang-kadang maklumat daripada orang awam di sana, penduduk di sana. Kadang-kadang ada juga daripada jiran-jiran yang berhampiran. Kalau kita lihat baru-baru ini kita telah pun melancarkan satu ops mega, iaitu di Jelai 1 Felda, Jelai 1 hingga Jelai 4, di mana kita telah pun menangkap 66 orang penagih dadah lah. Jadi ini adalah maklumat yang disalurkan daripada orang Felda sendiri. Jadi memang alhamdulillah kita tengok masyarakat dah mula memahami bahawa ancaman dadah ni adalah satu masalah dadah yang tidak boleh tidak berkompromi. Sebab apa, kalau ada wujudnya penagih ataupun penyalahgunaan, akan berlaku jenayah-jenayah kecil-kecilan ni. Yang yalah, kadang-kadang kalau ada penagih dadah di situ, dia kalau tidak ada income yang itu, dia akan terlibat dalam jenayah-jenayah lain lah, untuk mendapatkan sumber kewangan tu untuk membeli dadah. Kalau tidak, dia akan minta pada keluarga dia dan sebagainya. Dan berlaku juga kes-kes di mana dia memukul ahli keluarga kan untuk mendapat wang. Sekiranya tidak dibagi, dia akan jadi marah dan sebagainya. Jadi ini adalah orang kata penagih-penagih yang tegar lah. Dan dia banyak sabitan, dan kita akan ambil tindakan bawah 13 bila kita semak dia mempunyai miliki kesalahan sabitan yang lampau lebih daripada 2 atau 3, dan kita ambil 3. Sekurang-kurangnya dia duduk dalam untuk dalam jangka masa lagi perbicaraan selesai lah. Jadi itulah. Okey. Satu lagi, kembali semula kepada apa yang kita sebut tadi lah tentang negara yang dilanda, kita sedang dilanda oleh pandemik COVID-19, dan ini merupakan satu masalah dunia sebenarnya. Mungkin juga dari aspek modus operandi yang dilakukan oleh pengedar-pengedar dadah ini, ataupun sedikit-sedikit pengedaran dadah ini. Apakah pihak tuan melihat bahawa mungkin sekarang ini sudah berlaku sedikit perubahan, ataupun apa yang mereka lakukan sebenarnya, terutamanya dalam suasana yang mungkin sedikit tumpuan kita kepada COVID-19, jadi tumpuan ke arah ini mungkin dilihat agak longgar dan sebagainya. Apa modus operandi baru mereka sekarang ini? Kalau kita lihat modus operandi dia seperti saya nyatakan tadi, 2 kita dah kenal pasti. Satu, dia akan menggunakan e-link. Kedua, dia akan menggunakan courier service untuk yang ketiganya, dia akan mengajukan private party untuk menjual tu. Dia akan menjual private party. Jadi kat situ dia akan dapat menjual dia punya dadah lah. So sekarang kita lihat, sebab orang kata tempat-tempat hiburan, pusat-pusat hiburan ditutup, tidak digunakan. So dia mengajukan private party. Dengan adanya private party tu, dia akan dapat menjual kepada pelanggan-pelanggan dia. Ini salah satu. Banyak kita serbuan-serbuan dilancarkan untuk ni lah, terhadap private party yang diorganize lah secara peribadi, dan dari situ banyak ada kita kesan penyalahgunaan dadah dan juga penyalahan dadah. Dan yang seterusnya, kalau kita lihat mereka juga menggunakan ni, berlindung di sebalik kenderaan-kenderaan yang ada membawa essential service lah. Untuk merentas padahal tu digunakan. Baru-baru ini di Penang kita dapat kesan dia menggunakan bonded lori tu kan, lori tertutup, tapi ada special compartment, dalam dia ada dadah. Jadi supaya bila kita lihat essential service, ada surat resmi dan sebagainya, tapi dia mau dadah. Ini salah satu cabaran juga yang kita perlu lihat lah. Dia menggunakan modus operandi yang macam ni lah. Dia yang itulah. Secara ini dia jualan online. Sekarang ni kita nampak jualan dadah secara online. Itu juga kita kesan dah ada peningkatan bila COVID-19 sebab itulah cara dia untuk mendekati pelanggan dia kan, cara online lah. Apakah secara bila dia melakukan penjualan secara online tu tuan, mereka menggunakan menyebut secara direct ataupun mereka ada berselindung-selindung? Kadang dari berselindung. segi tata bahasa dan kadang-kadang dia berselindung. Contohnya dia gunakan Facebook dia, sekarang banyak social media kan. Dia gunakan Facebook dia atau Instagram, tapi cerita dia bawah sikit. Tapi kalau ada benda ni, kalau sebut kalau nak yang bagus sikit, dia akan sebutlah ni, boleh contact PM personal kan. Kerana tu, jadi kalau kita tak pick up, kita tak tahu. Sebenarnya ada bahasa, kalau nak tak barang yang sedap sikit ke apa kan, contohlah bahasa-bahasa yang berbunga, tetapi mengarah pada penjualan benda-benda betul lah. Jadi ini juga
berlaku untuk diorang memasarkan dadah ni lah. Okey, baik tuan, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu saya di studio, kerana kita bercakap tentang satu topik yang cukup relevan, cukup penting sebenarnya, iaitu trend jenayah narkotik semasa pandemik COVID-19. Kembali semula bersama kami di Ruang Bicara PDRM yang kami bawakan kepada anda, tentunya bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita hampir-hampir di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Jadi kalau kita melihat daripada apa yang tuan sebutlah, begitu besar halangan dan juga cabaran sebenarnya yang terpaksa dihadapi oleh PDRM dalam menangani isu dadah ini. Tetapi saya percaya PDRM sentiasa akan bergerak ke hadapan, sentiasa akan mengubah pendekatan dan sebagainya. Mungkin boleh kita kongsi bersama apa lagi yang akan dilakukan oleh PDRM dalam usaha untuk mengukuh ataupun memberikan kekuatan sejati sebenarnya kepada Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik di negara kita. Berhubung dengan pengukuhan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik ni kan, kita memerangi musuh nombor satu negara, iaitu dadah. Dan kalau kita lihat geografi kita ni, negara kita ni luas, dilingkungi oleh persepadan yang luas, iaitu lautan dan juga daratan. Kalau daratan, kita akan lihat banyak lorong-lorong tikus lah. Kalau di lautan, kita dia boleh turun di mana-mana lah. Di pendaratan nelayan-nelayan dan sebagainya. So kara itu yang pertamanya kita di peringkat pucuk pimpinan, satunya kita menambah penjawatan lah. Seperti mana yang kita punya pucuk pimpinan telah mengangkat permohonan untuk penjawatan lah di JN, supaya kemampuan kita akan bertambah lah. Sebab apa, dengan penambahan penjawatan personel kan, kita akan mampu menjalankan siasatan dan juga risikan yang lebih luas lah. Kalau tidak, kita punya kekuatan. Keduanya dari segi logistik lah. Logistik, kita juga sedang meminta pada pihak kerajaan untuk logistik ditambah lah. Sebab apa, dia akan membantu melancarkan daripada risikan dan juga operasi yang kita jalankan. Yang seterusnya, kalau kita lihat faktor geografi ni memang satu faktor yang agak sukar untuk kita mengekang kemasukan dadah, especially daripada sepadan. Walau bagaimanapun, sekarang ini kita lihat dengan adanya Ospenting, kerjasama daripada APMM, agensi dan juga jabatan-jabatan penguasa yang lain, APMM, ATM, custom, telah banyak membantu kita dalam mengekang kemasukan dadah ke negara ini. Contohnya kes di sebelah Penang, banyak APMM telah berjaya merampah dadah yang kuanti besar. Di sebelah Kelantan juga sana, pihak ATM dan juga pihak PGA telah berjaya merampas kemasukan dadah dan sebagainya. Ini adalah satu indikasi yang baiklah, bahawa dengan adanya Ospenting, ekoran daripada pandemik COVID ni, kita telah berjaya mengekang kemasukan dadah dalam volume yang besar. Itu salah satu. Okey, saya tertarik hati juga lah nak berkongsi perkara ini dengan Tuan Zainuddin. Daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh IGP baru-baru ini, mungkin berlakunya jenayah-jenayah terutamanya pengendara dadah dan sebagainya, sedikit dadah, kerana berlaku jugalah apa yang disebut sebagai kerjasama daripada orang dalam sendiri, daripada pihak PDRM sendiri. Ada mungkin, ini bukan satu tuduhan, tetapi banyak juga mengatakan bahawa mungkin pegawai PDRM sendiri, kaki tangan PDRM sendiri yang terlibat dalam sedikit seperti ini, membantu sedikit ini untuk bergerak secara bebas dan sebagainya. Tetapi amaran daripada IGP sudah pun jelas bahawa PDRM akan mengambil satu tindakan yang tegas untuk mengatasi masalah ini. Jadi pandangan tuan, apakah ini satu tindakan yang perlu dan amat perlu dilakukan sebenarnya? Sebagai satu jabatan penguasa untuk mementras penyeludupan dan pengguna darah ni, kita memerlukan pegawai dan anggota kita yang berintegriti, yang berintegriti, yang jujur, amanah dalam melaksanakan tugas. Sebab apa? Kita ni berlawan dengan sindiket yang
dia terlibat dalam perniagaan yang lukratif. Perniagaan dadah adalah satu lukratif bisnes. Dan kalau kita tidak ada integriti, sedikit-sedikit akan cuba menggunakan kawan-kawan rakan-rakan kita dalam pasukan untuk membocorkan maklumat. Dengan ini akan berlaku kebocoran maklumat, akan berlaku kegagalan operasi, dan kalau ada pun sekiranya tindakan itu tidak akan diambil. Jadi kita perlukan orang yang integriti. Sebab apa kita tidak boleh dalam JSN, kita tidak boleh ada pegawai-pegawai untuk kita yang tidak berintegriti. Ini membahayakan. Sebab apa? Merugikan negara dan juga mencemar nama pasukan. Betul. Kita tidak boleh berkompromi kalau ada elemen yang bisnis. Seperti pucuk pimpinan nyatakan, kita akan ambil tindakan tegas mengikut lunas undang-undang yang sedia ada. Sekiranya terkesan dan terbukti mereka terlibat bersetongkol ataupun bekerjasama dengan singgah dadah, kita tak boleh kompromi. Okey. Ini soalan yang mungkin menarik jugalah. Sebab kita masih lagi ada masa sebenarnya. Ramai yang bertanya tuan, apa tindakan ke atas dadah yang dirampas tu? Ke mana perginya? Apabila dadah, apa sebuah atau tanpa kata buat, bila adanya rampasan-rampasan dadah, so yang pertama, bila sebelum perbicaraan selesai, dadah-dadah ni akan disimpan dalam stok exhibit di balai-balai berkenaan dan disimpan dalam kunci. Apabila selesainya perbicaraan, dah selesai, dah jatuh hukum dan sebagainya, maka dadah-dadah ni akan dihapuskan. Tetapi dihapuskan adalah dengan kebenaran Jabatan Alas kita, bukan kita. Maknanya Jabatan Alas kita akan menentukan syarikat yang berhak untuk melupuskan, sebab dia takluk kepada atau kualiti. Jadi mana-mana dadah yang telah habis perbicaraan dan akan dilupuskan, kita akan rujuk pada Jabatan Alas kita untuk dia menetapkan syarikat mana. Dan biasanya tiap-tiap negeri atau daerah akan buat macam contohnya di negeri Johor, dia akan buat kenyataan akhbar media bahawa dadah akan dihapuskan dan dilupuskan. Dan dadah tu akan dilupuskan mengikut peraturan Jabatan Alas kita lah, dengan ada disaksikan oleh pihak polis dan juga oleh Jabatan Alas kita. Jadi tidak sewenang-wenangnya dibuang sebegitu saja. Kata dibakar ya tuan ya? Di negara kita tidak dibakar, tidak dibenarkan. Tapi di negara luar ada. Tapi di negara kita mesti melalui Jabatan Alas kita. Sebab kita tertaluk. Dan kalau kalau kita lihat pelupusannya akan dilakukan di Negeri Sembilan, di Lukut kata silap. Dia ada satu company yang telah pun dilantik oleh Jabatan Alas kita untuk melupuskan apa juga rampasan dadah. Okey, ada juga inilah rasa mungkin tidak puas hati jugalah di kalangan pihak-pihak tertentu. Mereka mengatakan bahawa kadang-kadang kalau kita lihat tindakan yang dilakukan oleh PDRM sendiri, ialah tindakan ke atas penagih itu dikatakan berbanding dengan tindakan kepada pengedar dadah. Kadang-kadang dikatakan bahawa ialah yang dipaparkan lebih banyak tu dadah dan bukannya pesalah dan juga pengedar. Dadah tu hanya dipaparkan sebagai dadah lah, tetapi bukannya kepada pesalah dan juga pengedar. Kenapa ini tu? Dalam operasi-operasi yang melibatkan rampasan dadah, contohnya pengedar-pengedar ataupun tokan-tokan kita tak tangkap, bila PC memang kita tidak akan dedahkan orang kata suspek tu. Sebab mereka ni masih dianggap suspek. Jadi dari segi kita punya perundangan kita, mereka tidak bersalah selagi belum didapati bersalah. Jadi kerana tu mereka masih innocent. Jadi kita tidak bolehlah paparkan bila kita buat rampasan besar-besaran, kita paparkan suspek yang kita tangkap atau dalam kita tangkap didedahkan sekali dengan barang-barang rampasan. Di negara kita tidak dibenarkan. Tapi kalau di negara luar macam di negara luar memang ada. Dia akan dedahkan, dia akan nampak yang suspek berkenaan. Tapi negara kita selagi belum jatuh hukum, dia adalah masih tidak bersalah. Jadi ke arah itu kita tidak tidak dibenarkan, tidak digalakkan untuk mendedahkan suspek-suspek yang kita tangkap. Hanya barang-barang rampasan saja kita dedahkan dalam sidang media dan sebagainya. Kesedaran di kalangan rakyat Malaysia sendiri tuan, berkaitan dengan penagihan dadah, berkaitan dengan bahaya penggunaan dadah dan sebagainya. Apakah promosi yang dilakukan untuk menyedarkan rakyat Malaysia setakat ini sebenarnya belum mencukupi, dan semua pihak mungkin harus menggerakkan semula peranan yang lebih efektif dalam usaha untuk mencayakan kempen ke arah menentang penggunaan dadah dan sebagainya. Pandangan tuan? Pada pendapat saya, bagi menentang penyalahgunaan dadah ni, kita harus bekerjasama dengan semua lapisan masyarakat. Kita kena bekerjasama dengan NGOs, kita di peringkat sekolah kita perlu juga. Pasal dadah ni kalau kita lihat
daripada golongan umur 18 hingga 40. Jadi kalau kita tidak bendung dari awal ni, maka generasi akan datang kita akan terlibat dengan dadah. Sebab apa? Bila mereka terlibat dadah, tenaga kerja kita akan tidak dapat digunakan secara maksimum sebab mereka terlibat dadah kan. Jadi ke arah itu kita pihak GSJN sentiasa berkolaborasi dengan AADK, dengan NGOs, dan juga kita buat kempen-kempen tertentu di sekolah dan sebagainya, untuk memastikan bahawa kita dapat outreach kepada masyarakat bahawa mereka perlu membantu dalam memerangi dadah ni. Kita tidak boleh stand alone, maksudnya pihak polis saja yang ambil tindakan, tetapi masyarakat tidak tampil bersama. Jadi yang mustahaknya adalah kerjasama antara masyarakat dan PDRM supaya kita dapat mengekang gejala. Sekurangnya kita dapat mengawal daripada dia merebak lebih parah lah. Jadi kalau sikap ibu bapa juga kadang-kadang penting sebenarnya tuan. Kadang-kadang mereka yang menjadi sekatan ataupun lebih overprotective terhadap mereka yang terlibat dengan dadah dan sebagainya. Jadi nasihat tuan kepada ibu bapa sendiri yang mungkin ada anak yang bermasalah dengan dadahnya. Ya, kalau memang kita tidak nafikan bahawa siapa yang tidak sayang anak, tidak sayang anak. Tetapi kalau anak kita ni terlibat dalam gejala yang tidak baik, mungkin ada disyaki terlibat dengan penyalahgunaan dadah, tampillah pada pihak yang berwajib supaya kita boleh dapat bantu. Macam mana kita dapat membetulkan semula. Kalau perlu dihantar ke pusat pemulihan dan rawatan, kita ambil tindakan sewajarnya. Kalau perlu kita nak mengesan pembekal dia, tampil bagi maklumat, kita akan kesan pembekal. Sekurangnya dia tidak akan dapat dadah seterusnya untuk guna. Kita potong dia punya pembekal. Baik, kita ada 1 minit lagi. Saya bagi ruang dan juga peluang kepada Timbalan Pesuruhjaya Polis Zainuddin Ahmad untuk menyampaikan apa saja harapan anda sendiri, harapan tuan sendirilah kepada masyarakat yang sedang menonton ruang bicara PDRM malam ini. Silakan tuan. Terima kasih kepada Bernama TV kerana memberi peluang kepada saya untuk hadir pada malam ini dalam orang kata satu forum yang bagus, yang mana saya dapat menerangkan, menjelaskan tentang tugas dan kejayaan GSJN dan isu-isu semasa yang kita hadapi sekarang ni. Dan kita harapkan masyarakat haruslah membantu kami, sebab kita masih berharap masyarakat dengan polis berbersih hati ada, dan kita nak musuh nombor 1 negara ni kita dapat benteras dan kita dapat lawan dengan sepenuhnya dengan kerjasama masyarakat. Hanya masyarakat yang boleh bantu kami. Okey, dan saya juga difahamkan bahawa kalaulah ada sebarang masalah, mereka boleh menghubungi hotline. Mungkin tuan ingin sampaikan nombor hotline, kalau tak salah saya 012-208-7222. Betul, kepada sidang penonton yang di sana, kita ada satu hotline di peringkat Bukit Aman, iaitu di GSJN. Sekiranya ada apa maklumat yang ingin disalurkan, bolehlah menghubungi 012-2087-222. Saya ulangi, 012-2087-222. Jadi sekiranya ada maklumat yang menarik yang perlu diambil untuk disalurkan kepada pihak GSJN, sila tampil, kita akan membantu. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Timbalan Pesuruhjaya Polis Zainuddin Ahmad, iaitu Timbalan Pengarah Narkotik Resikan dan Operasi Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman PDRM, kerana sudi bersama kita di program yang pertama, Ruang Bicara PDRM. Ini merupakan sesuatu yang cukup menarik sebenarnya, dan insya-Allah mungkin hari Isnin yang akan datang juga kita mungkin ada lagi wakil-wakil dari PDRM untuk duduk semeja dengan saya di ruang bicara PDRM ini, kerana banyak lagi sebenarnya isu yang akan kita sentuh. Jadi terima kasih kepada anda yang memberikan tumpuan kepada kami di ruang bicara PDRM ini, dan jangan lupa kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Jadi jagalah kesihatan anda di mana jua anda berada. Kita jumpa lagi. Terima kasih.